Assalamualaikum, salam sejahtera pada adik-adik dan siapa saja yang berada di talian. Selamat datang pada program perkongsian ilmu cuti sekolah RTPE Communication Comsort BTS Joint Chapter Malaysia. Saya Marini bin Rosli daripada Pusat Pengurusan Pendidikan Universiti Multimedia University. Hari ini insya-Allah akan berkongsi dengan adik-adik semua dan juga kepada sesiapa saja yang berada di talian berkenaan dengan satu topik yang akan diperbincangkan hari ini, insya-Allah berkenaan dengan trend masa depan teknologi komunikasi tanpa wayar, komunikasi D2D. Untuk makluman kepada adik-adik semua, D2D adalah device to device, yang mana seperti yang adik-adik dan juga semua orang maklum, penggunaan mobile telekomunikasi amat berkembang buat masa kini, dan dari hari ke hari bilangan mobile telekomunikasi amat bertambah dan juga amat meluas, bukan saja di Malaysia, dia juga merangkumi seluruh dunia. Maka apakah cabaran yang diharungi oleh pihak-pihak telekomunikasi yang ada di Malaysia ataupun yang berada di luar negara, termasuk juga ahli-ahli penyelidik yang berada di universiti-universiti di Malaysia dan juga seluruh dunia, termasuk juga dengan institusi penyelidikan yang berada di Malaysia, iaitu bagaimanakah menangani bilangan mobil telekomunikasi yang amat bertambah dari hari ke hari, yang mana kita sedia maklum apabila bilangan telekomunikasi bertambah, iaitu bilangan device bertambah, contohnya di seluruh Malaysia, satu kawasan ataupun satu negeri, ianya akan mengakibatkan traffic jam. Sama juga seperti di jalan raya yang apa yang kita nampak. Apabila bilangan kenderaan terlalu ramai, so apa yang kita nampak, kita akan mengharungi heavy traffic jam, iaitu kesesakan lalu lintas. Ianya sama juga dengan didefinisikan dalam mobile telekomunikasi, iaitu kesesakan traffic ataupun mobile phone traffic. Maka apa yang kita akan perbincangkan hari ini adalah berkenaan dengan satu topik yang amat penting dalam mengharungi trend masa depan wireless communication tanpa wayar, iaitu komunikasi D2D. Okay. Bagi pihak universiti dan juga bagi pihak pengurusan pendidikan universiti, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur ITP Communication Society, Behavioral Technology Society, yang bekerja keras untuk menganjurkan program perkongsian ilmu cuti sekolah yang insya-Allah memberi manfaat kepada adik-adik semua, insya-Allah, dan juga kepada siapa saja yang berada di talian. Okay. Ini adalah universiti, multi-universiti yang terletak di Cyberjaya, Selangor. InsyaAllah hari ini kita akan perbincangkan dua topik, iaitu mengapa dan bagaimana trend masa depan dalam teknologi telekomunikasi, dan juga berkenaan dengan seperti yang saya perkenalkan tadi, iaitu device to device communication, iaitu D2D, ataupun kita panggil dia komunikasi D2D. InsyaAllah. Sebelum saya pergi lanjut kepada komunikasi D2D ataupun apa yang kita perbincangkan hari ini, kita bermula dengan IR, iaitu Industry Relations. Okay. Saya yakin ada beberapa orang ataupun beberapa pihak adik-adik semua yang sedia maklum apakah itu Industry Relation, dan mungkin ada yang baru nak berkenal dengan Industry Relations. Okey, Industry Relation ianya amat penting dalam pengetahuan ini, amat penting kepada semua, terutama semua yang mencintai teknologi ataupun pada adik-adik yang berada
di bidang sains dan teknologi. Okay, IR. Kita ada revolusi, kita ada revolusi dalam industri, iaitu IR 1.0, IR 2.0, IR 4.0 dan sebagainya. Okay. So apa yang kita sedia maklum dekat sini adalah industry relations amat mengubah kehidupan manusia. Amat mengubah kehidupan manusia dari hari ke hari, yang mana ianya amat memberi kesan, giving a very high impact, memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat sedunia. Bukan saja di Malaysia, iaitu di seluruh dunia. Maka ianya amat penting untuk adik-adik semua dan juga kepada semua masyarakat, terutama di Malaysia, untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan industry regulation. Kita bermula dengan industry regulation 1.0. Okay, so apa yang kita kena tahu ataupun apa yang kita sedia maklum, industry relations amat mengubah kehidupan kita. Ianya mengubah everything, yang mana this industry relations akan mengubah cara kehidupan kita. Okay, bermula daripada kita bangun pagi, then kita akan menghadapi kelas untuk adik-adik semua, dan juga apabila malam sebelum kita masuk tidur, kita akan berdepan dengan this industry relations, sedar atau tak sedar, adik-adik semua dan juga siapa sahaja kalian, this industry relations terlalu dekat dengan diri kita, yang mana ianya mengubah cara kehidupan kita, mengubah cara kita bekerja, dan juga yang penting adalah cara kita berkomunikasi. Okay, so bagaimanakah industry relation ni dapat mengubah everything, dapat mengubah segala-galanya, cara kehidupan kita, cara kita bekerja dan juga cara kita berkomunikasi. Okay. Kita start dengan industry 1.0. Okay. Secara umumnya, this technology, industry relations akan mengubah apa yang kita nampak pada masa kini, apa yang kita nampak pada masa kini ataupun pada masa yang lampau. Okay. Semua bermula dengan tangan manusia. Okay. Maksud dia dekat sini, kita bekerja menggunakan hikmat manusia. Kita tak menggunakan robot. Kita tak menggunakan robot ataupun kita tidak menggunakan apa-apa alat telekomunikasi ataupun alat perkomputeran untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya apa yang lebih jelas dekat sini adalah apa yang kita nampak dekat kilang-kilang dalam menghasilkan kereta, kilang-kilang dalam menghasilkan mobile phone, kilang-kilang dalam menghasilkan alat-alat peranti dan sebagainya. Okay, ianya bermula dengan hand production. Okay. So dari masa ke semasa, this hand production methods ianya akan berkurangan. Disebabkan pengenalan kepada industry regulations. Okay. Yang mana industry regulations telah mengubah daripada hikmat manusia yang menggunakan tangan manusia kepada machines. Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah dengan kehadiran industry relations, negara kita bertambah maju dari segi teknologi. Yang mana adik-adik bayangkan, kalau dalam satu kilang, dalam satu hari, kita ada target dekat kilang untuk menghasilkan 300 buah kenderaan. Okay. Apabila kita menggunakan hikmat manusia, ianya amat mustahil untuk kita menghasilkan 300 buah kereta dalam sehari, contohnya. Apabila kita mengubah cara kita bekerja daripada hand production kepada mesin, yang mana kita memerlukan bantuan robots, mesin komputer dan sebagainya, ianya adalah tidak mustahil. Yang mana ianya menghasilkan sesuatu apa yang kita ingin capai, iaitu menghasilkan more productivity ataupun dengan arti kata yang lain, menghasilkan lebih lebih products dalam sehari, dalam seminggu dan juga dalam sebulan. Ianya akan memberi kesan kepada
ekonomi negara. Itu adalah kepentingan IR 4.0, IR Industry Relations. Okey, apa yang kita nampak dekat sini adalah contoh-contoh kesan Industry Relation kepada masyarakat. Okay, apa yang kita nampak dekat sini adalah gambar yang pertama adalah safe driving. Safe driving. So, apa yang kita nampak hari ini, most of the vehicles adalah dikawal oleh manusia. Okay, most of the vehicle dikawal oleh Malaysia. Apabila kenderaan kita dikawal oleh Malaysia, ianya amat memberi kesan, kesan sampingan dari segi kepenatan, dari segi fokus ataupun menghasilkan, menggalakkan, meningkatkan kemalangan jalan raya dan sebagainya. Maka safe driving method is very important kepada manusia yang mana yang memberi kesan mendalam kepada masyarakat pada dalam satu negara. Selain daripada safe driving, kita ada juga teknologi online shopping, iaitu drone delivered online shopping. Seperti apa yang kita ada pada masa kini. Apabila kita membeli sesuatu, barang kita akan dihantar melalui Grab ataupun menggunakan khidmat manusia. Okay. Pada masa COVID-19 pandemic, iaitu 2020-2021, this online shopping is very, very famous. Okay. Dan juga apabila pengguna membeli sesuatu melalui online, ianya akan memberi kesan kepada kita, contohnya manusia yang menghantar barang, okay, mungkin jangkiti COVID. Ianya akan memberi kesan kepada penerima. Apabila kita beralih kepada Industry Revolution 4.0, yang mana barang dihantar melalui drones, so penyebaran virus COVID-19 amat ataupun boleh diminimumkan. Okay, so itu adalah kesan daripada IR 4.0 kepada manusia. Selain daripada itu, kita ada juga flying car. Ada Industry Revolution 4.0 yang mana ianya amat penting. Ianya amat penting terutama di kawasan-kawasan yang terlalu heavy traffic jam. Contoh di kawasan bandar dan sebagainya. Okay. Apabila kita ada flying car, kita boleh mengurangkan kesesakan jalan raya. Kita boleh mengurangkan kesesakan jalan raya, dan juga in other words, kita boleh sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Itu adalah impact dan kesan kepada masyarakat. Kita perlu tahu kenapa kita perlu ada Industry Revolution 4.0. Kita ada 4 reason. Yang pertama adalah dari segi cost. Yang kedua adalah segi pelanggan. Ketiga, kompleksiti, dan yang keempat adalah competition. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan cost dekat sini adalah apabila kita beralih daripada khidmat manusia, contohnya dalam satu kilang, kita nak menghasilkan kereta. Dalam satu kilang, apabila kita beralih kepada Industry 4.0, maka kita boleh mengurangkan khidmat manusia dalam menghasilkan kenderaan. Contohnya dalam satu kilang, kita ada target, kita dah menghasilkan 300 buah kenderaan dalam masa satu hari. Okay, apabila kita masih menggunakan khidmat manusia, ianya amat mustahil untuk menghasilkan bilangan kenderaan yang kita inginkan, yang kita ingin capai. Apabila kita beralih kepada Industry 4.0, apabila kita beralih kepada Industry 4.0, okay, kita akan menggunakan sepenuhnya mesin untuk menghasilkan kenderaan, maka penghasilan 300 buah kenderaan ataupun lebih adalah tidak mustahil. So itu adalah kesan. Yang kedua adalah seperti apa yang kita sedia maklum, dari contohnya dalam mobile telekomunikasi. Mobile telekomunikasi, dari hari ke hari bilangan mobile telekomunikasi akan bertambah. Apabila bilangan telekomunikasi bertambah, ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan pengguna. Dari segi, contohnya dari segi heavy traffic. Okay. So disebabkan demand daripada pelanggan untuk memperolehi
mobile telekomunikasi yang baru, yang canggih dan sebagainya, yang amat berguna, maka this is one of the reason kenapa kita perlu beralih kepada Industri 4.0. Yang ketiga adalah dari segi kompleksiti. Yang penting dari segi sub-teknologi dan juga sistem cyber physical. Dan juga yang keempat adalah dari segi persaingan. Yang mana kita sedia maklum, competitors dia bersaing. Mereka bersaing di antara satu yang lain untuk menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang amat berguna kepada pelanggan untuk menghasilkan pulangan. Untuk menghasilkan pulangan yang lebih kepada pelabur ataupun kepada developer. So in other words, kenapa kita perlu industri is for everything. Yang mana ia akan memberi kesan kepada manusia, akan mengubah kehidupan, akan mengubah cara bekerja dan juga akan mengubah cara berkomunikasi. Okay? Kita bermula daripada Industri 1.0. Apa yang kita ada dekat Industri 1.0, kita bermula dengan steam power. Kita bermula dengan steam power. Dan juga Industri 2.0, kita ada electricity. Started being used untuk to power the machine, untuk menghasilkan kuasa kepada machines. Itu adalah Industri 2.0. Industri 3.0 lebih kepada contohnya central processing units ataupun pengkomputeran kita dan juga 3D printings. 3D printing is very famous, amat meluas penggunaannya. Contohnya di sekolah, contohnya di universiti, di college dan sebagainya. Untuk menghasilkan sesuatu image. Bukan saja di atas kertas, dihasilkan secara 3D. Ianya amat menarik. Contohnya ia nak menghasilkan orang, ia nak menghasilkan kereta, ia nak menghasilkan komputer dan sebagainya in 3D. So it's possible. So this is the sumbangan daripada Industry Revolution 3.0. Okay. Seterusnya adalah Industri 4.0. Apa yang kita ada dekat Industri 4.0 dekat sini adalah changing the hand production to the machine. So dia ada dua jenis. Teknologi yang kita ada. Satu adalah VR, virtual reality. Satu adalah AI, artificial intelligence. Ianya amat penting. Contohnya untuk pengurusan hospital, yang mana ianya amat penting semasa zaman pandemik. Yang mana apabila pesakit COVID ingin berhubung terus dengan pihak pengurusan hospital, physically is not encouraged. Apabila kita ada VR dan juga AI, pihak pengurusan hospital akan memantau keadaan pesakit secara jarak jauh ataupun remotely. So apa yang kita ada dekat sini ataupun topik yang kita perbincangan hari ini adalah salah satu hasil daripada Industri 4.0 adalah D2D, komunikasi D2D. So saya akan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan D2D. Okay. Sebelum tu kita ada beberapa soalan yang mungkin bermain di fikiran adik-adik. Sebelum kita ada D2D, kita kena tahu secara ringkas apa yang ada dekat 5G teknologi. Okay, sebelum kita ada 5G teknologi, kita ada generasi mobile telekomunikasi yang sebelum-sebelum ni. Contohnya kita ada 1G, kita ada 2G, kita ada 3G, 4G. Yang kedua adalah kita perlu tahu apakah keperluan, apakah teknologi yang ada dan juga apakah penggunaan yang ada. Dan akhir sekali, insyaAllah kita akan tahu lebih lanjut apakah yang ada dekat D2D. Kenapa kita perlu D2D dan bagaimanakah D2D berfungsi dan juga apakah impact kepada masyarakat. InsyaAllah. Okay. Sebelum kita pergi pada lebih lanjut, sebelum kita ada 5G, kita ada 1G yang mana telah diperkenalkan pada tahun 1980, 2G pada tahun 1990, 3G tahun 2000, 4G pada tahun 2010 dan juga 5G pada tahun 2020 dan sebagainya. Okay. Apa yang kita nampak dekat skrin yang tertera, pergerakan mobile telekomunikasi evolusi diikuti dengan katanya penggunaan D2D untuk smart parking dan juga kita perlu ada car to car communication yang mana kita bolehlah mengurangkan kesesakan jalan raya,
dan juga apabila kita ada smart parking, kuranglah masa kita untuk mencari kawasan-kawasan ataupun slot-slot yang kosong dan sebagainya. In other words, ia telah mempercepatkan masa kita dalam kehidupan seharian kita. Okay. Kita ingin lebih tahu lanjut apa yang dimaksudkan dengan D2D communication. Okay, D2D communication, D2D stand for device to device communication. Sebelum kita tahu lebih lanjut apakah yang dimaksudkan D2D, yang penting untuk kita lebih tahu apa yang kita ada sebelum D2D, iaitu kita ada komunikasi seluler. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi seluler? Contohnya, pengguna A ingin berhubung terus dengan pengguna B. Okay. Tak kira lah sama ada jarak kita akan berhubung secara melalui beberapa platform. Contohnya pengguna A akan berhubung terus dengan mobile tower yang ada terdekat berada di kawasan pengguna A, dan juga akan berhubung terus kepada mobile network operator bergantung kepada network yang dilanggan oleh pengguna, dan juga akan dan mobile network operator akan berhubung terus kepada mobile tower si penerima. Contohnya saya dekat Selangor ingin berhubung dengan rakan saya di Terengganu. Tower dekat Selangor saya akan berhubung dengan mobile network operator, dan juga mobile network operator akan berhubung dengan base station yang berada di Terengganu dan sebagainya. So apa yang kita nampak dekat sini, apabila terlalu banyak persinggahan, ianya menghasilkan beberapa masalah. Yang pertama adalah dari segi kelembapan ataupun delay yang tinggi. Yang kedua adalah dari segi interference ataupun lebih ringkasnya gangguan signal. Interference akan meningkat apabila kita terlalu banyak persinggahan. Okay. Yang ketiga adalah segi throughput, iaitu kecekapan data kita sampai kepada destinasi. Maksud dia apabila you menghantar gambar, apabila you menghantar video, apabila you ingin call dan sebagainya, so ia akan memberi kesan apabila terlalu tinggi. Okay. So bayangkan bilangan mobile telekomunikasi terlalu bertambah ataupun terlalu banyak dari hari ke hari. So ianya akan memberi kesan secara terus dan juga secara langsung kepada setiap pengguna. Kemungkinan kita tidak akan mendapat signal yang bagus dan sebagainya. Oleh yang demikian, dia telah memotivasikan kepada semua jurutera, kepada semua pencipta untuk menghasilkan sistem ataupun kaedah yang lebih efisien. Apa yang saya ingin berkongsi dekat sini, kita kena ada D2D communications. Yang mana D2D communications, ianya akan membolehkan pengguna A berhubung terus dengan pengguna B tanpa melalui beberapa persinggahan. Okay. Apa yang ada dekat sini adalah pengguna A ingin berhubung dengan pengguna B. Hubungan di antara pengguna A dan juga mobile tower hanya adalah signaling. Yang mana data akan dihantar secara terus kepada pengguna B. Apabila data dihantar secara terus kepada pengguna B, dalam erti kata lain, ianya akan menghasilkan sistem yang cepat. Sistem yang cepat without a very high delay. Itu yang kita nak sebenarnya. Data dihantar cepat, data dihantar selamat, dan kita akan berpuas hati dengan servis yang kita ada. Okay. More about this D2D, lebih lanjut kepada dengan D2D. This D2D also is berguna kepada contohnya apa yang kita ada pada masa kini. Okay, ini adalah gambaran untuk sesuatu kawasan atau satu hexagon cell. Ianya mengandungi dua jenis komunikasi. Itu apa yang kita ada pada masa kini, cellular communications dan juga D2D communication. Cellular adalah hitam, D2D adalah warna hijau. So, this D2D communication banyak berguna untuk V2V. Contohnya, satu kenderaan berhubung secara terus kepada kenderaan tanpa melalui pencawang. Okay, apabila kita ada this V2V communication, in other words, suatu kereta akan lebih cepat
alert dengan satu another kereta tanpa melalui pencawang, dan apa yang ada dekat sini adalah kita boleh mengurangkan kemalangan. Seperti yang kita ada dekat radar. Seperti yang kita ada radar, contohnya kapal terbang, kita boleh mengesan apa yang ada di sekeliling. Itu adalah kelebihan B2B communications. Dan juga this B2B communication is amat berguna untuk content distribution. Content distribution means untuk distribute the content. Contohnya nak distribute the content among the devices kepada beberapa peranti tanpa melalui base station. So ia amat penting dan juga amat cepat dan selamat. Selain daripada tu, di zaman moden, kebanyakan pengguna akan membeli barang melalui online. Contohnya Lazada, Shopee dan sebagainya. So it's very important untuk developer ataupun shop, seller, untuk mempromosikan barang-barang yang sedia ada untuk dijual kepada pengguna. So maka local advertisement amat penting untuk B2B communication, yang mana you boleh dapat maklumat secara cepat. You dapat mengantar maklumat secara cepat kepada pembeli. So this is for business online shopping. Selain daripada itu, this B2B communication ini yang penting untuk public safety, keselamatan awam. Contohnya apa yang kita ada sekarang, contohnya sebuah rumah terbakar ke, yang mana jiran-jiran terdekat ataupun sesiapa saja yang berada di kawasan kejadian akan menghubungi balai polis terdekat, akan menghubungi balai bomba dan juga pihak hospital dan sebagainya. So maka insya-Allah akan menyelamatkan mangsa kebakaran dan sebagainya. Okay. So by having D2D, apabila kemalangan ataupun kebakaran di satu kawasan, kita tidak perlu mengkhidmat manusia, yang mana maklumat tersebut akan sampai di pihak hospital, di pihak polis dan juga pihak bomba secara cepat, tanpa memerlukan panggilan orang ramai. Maka dekat sini ianya akan menyelamatkan mangsa kebakaran, ianya akan menyelamatkan rumah yang dah terbakar, ianya akan menyelamatkan contohnya kemalangan jalan raya. So, in other words, ianya akan menyelamatkan nyawa manusia. Okay. So apa yang kita nampak dekat sini adalah this D2D communication is for everything. Komunikasi D2D untuk segala-galanya. Bukan sebenarnya untuk entertainment, hiburan, bukan saja untuk hubungan antara satu kereta dan satu kereta. Dan yang penting dekat sini adalah untuk keselamatan awam, nyawa. Kita boleh mengurangkan kemalangan jalan raya. Kita boleh menyelamatkan nyawa manusia. Kita boleh menyelamatkan harta benda kita dan sebagainya. Itu adalah kesan komunikasi D2D. Lebih lanjut berkaitan dengan D2D untuk satu kawasan, ianya merangkumi dua jenis servis, iaitu selular apa yang kita ada sekarang ni dan juga komunikasi D2D. Apa yang kita perlu sedia maklum dekat sini adalah dengan adanya this D2D, ianya membolehkan contohnya 5G mobile phone untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengguna yang menggunakan 4G contohnya. Okay. Maksud dekat sini untuk mencapai aplikasi D2D, kita tidak perlu mengubah telefon bimbit kita dan sebagainya. Sebabkan untuk satu kawasan, satu sel, ianya akan cover seluler komunikasi dan juga D2D komunikasi. Okay, so this is the good thing for this D2D communication. Kita perlu tahu juga kenapa kita perlu ada D2D dan juga apakah kebaikan D2D. Okay, kenapa kita perlu ada D2D? Contohnya dekat sini kita ada reason is very high demand from the local wireless services. Okay, so it's very important untuk kita sebagai pengguna untuk mendapat servis yang elok, dan juga
it's very obvious, ianya amat jelas. Apabila kita tiada D2D, base station akan headache kerana base pencawang kita terlalu akan mengawal terlalu banyak mobile telekomunikasi di sekitar sebagainya. Dan juga kita sedia maklum setiap pencawang telah disupplykan dengan very limited bandwidth. Terlalu very limited. Okay. So disebabkan masalah-masalah yang ada, so D2D communication is required. Dan juga apabila kita ada komunikasi D2D, kita akan mengurangkan transmission delay. Kita akan mengurangkan transmission delay dan juga mengurangkan traffic load dekat base stations. Okay, so base station kita akan kurang headache untuk mengawal. Sebabkan workloadnya pada mobile telekomunikasi, bukan pada base station. Okay. Dan juga kebaikan ketiga adalah menghasilkan throughput, enhancing the throughput. Maksudnya kat sini akan menghasilkan sistem pencapaian data yang lebih cepat berbanding yang sebelumnya. Okay. Untuk adik-adik yang berada di bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan sebagainya, okay, kita sedia maklum setiap peranti apabila berkomunikasi dengan peranti-peranti yang lain, ianya harus menggunakan band ataupun signal ataupun frekuensi yang dicapai. Untuk D2D komunikasi, kita ada dua jenis band, iaitu in-band dan juga out-band. Okay. Apakah yang dimaksudkan in-band? Okay. In-band kita ada dua jenis. Contohnya untuk satu cellular spectrum, kita akan cellular band akan berkongsi dengan D2D. So maksud dia ke sini, dia boleh berkongsi. Jimatlah. Yang kedua adalah D2D dan juga cellular akan menggunakan band maksud dia ke sini akan lebih selesa, akan lebih selesa dan juga lebih privacy. Okay. Itu adalah in-band. Untuk out-bands, the cellular spectrum akan menggunakan untuk D2D connection akan menggunakan ISM band. ISM band. Okay. So itu adalah dua jenis band yang kita ada, out band dan in bands dalam D2D komunikasi. Okay. Dalam menghasilkan teknologi yang baru, ianya akan diwujudkan masalah yang baru. In other words, apabila kita menghasilkan sesuatu yang baru, kita akan menghasilkan sesuatu masalah yang baru. Okay. So, but it's very minimum dan juga ianya lebih elok, ianya lebih bagus kita menghasilkan sesuatu yang baru berbanding dengan sesuatu yang lama. Apabila kita tengok dekat sini adalah kita sebagai pengguna D2D, okay, kita akan menghasilkan interference ataupun gangguan signal kepada mobile telekomunikasi peranti-peranti yang lain dan juga peranti-peranti yang lain menghasilkan gangguan signal kepada diri kita. Okay. Dan juga saya sebagai pengguna D2D, saya akan menghasilkan gangguan signal kepada peranti-peranti yang lama yang tidak menggunakan D2D dan juga peranti-peranti lama yang tidak menggunakan D2D ataupun belum menggunakan D2D akan mengganggu sistem peranti saya. So maka ianya mewujudkan dua jenis gangguan signal, iaitu core-tier interference dan juga cross-tier interference. So this cross-tier interference juga core-tier interference akan diminimumkan. Akan diminimumkan dalam sesuatu kawasan. Okay. Untuk cross-tier interference, ianya merangkumi uplink dan juga downlink signal. Okay. Contohnya kita ingin berkomunikasi dengan pencawang ataupun base station, ianya ada dua jenis, iaitu uplink dan juga downlink. Okay. Okay. Apa yang kita nampak dekat sini, this D2D communication is very important for our future. Yang mana this one untuk pengguna yang berada di bangunan, pengguna yang berada di luar, pengguna yang bergerak sana sini, moving, dan juga masa moving, dan apa yang saya maklumkan tadi, ianya penting untuk negara-negara maju, contohnya Japan, Korea, China, pun Malaysia,
menggunakan mobile telecommunication dalam high speed train. Contohnya dekat travel dekat Korea, contohnya daripada Seoul ke Busan contohnya. Apa yang kita harapkan adalah signal lebih bagus dan juga maintain sepanjang perjalanan. Itu yang kita nak sebenarnya. So bagaimana kita menghasilkan these streams? So kita perlu ada komunikasi D2D. Okay. So this D2D also optimizing towards the goal to connect anything anyway. So maksud dia ke sini, komunikasi D2D, kita kan pengguna boleh berkomunikasi apa-apa saja, di mana saja dan berada dan bila-bila saja. Dan berarti kata lain, ianya telah mewujudkan smart city, smart home, seperti apa yang disarankan oleh kerajaan kita untuk menghasilkan smart country. Okay. Dan juga kita ada juga beberapa impact, contohnya dari segi wearable fitness, remote sensor dan juga object tracking. So itu adalah very important. Untuk mengakhiri sesi perkongsian kita hari ini, ada beberapa ringkasan. Kita perlu berubah kepada D2D. Untuk apa? Untuk memastikan convergence of networks. Yang mana untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kita membolehkan kita boleh berkomunikasi dengan teknologi yang lama, dan memperolehi mencapai aplikasi yang baru, perkhidmatan dan sebagainya. Dan juga this komunikasi D2D bertindak sebagai flexible platform. So it's very good for the future engineer untuk menghasilkan sesuatu yang baru with very minimum investment, dengan pelaburan yang amat rendah untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan juga menghasilkan pulangan pelaburan yang lebih. Menghasilkan pulangan yang lebih. Contohnya yang amat penting untuk pelabur-pelabur mobile telekomunikasi kita, contohnya Samsung, contohnya iPhone dan sebagainya, untuk memperolehi ROI, return of investment, dengan lebih cepat dan lebih berkesan. Okay. Dan juga akhir kata, this komunikasi akan mengubah kehidupan kita. Seperti apa yang dikongsikan sebentar tadi, akan mengubah everything. Daripada kita bekerja, daripada kita berkomunikasi dan sebagainya. Dan berarti kata lain, di situ it's very important for everyone. So bagi pihak ITP Communications Malaysia, Komisi BTS, bagi pihak Center for Wireless Technology dan juga bagi pihak pengurusan penyelidikan RMC Multimedia University, saya Mardini bin Rosli ingin mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik dan juga sesiapa yang berada di Thailand, dan juga terima kasih kepada penganjur kita ITP Komsok yang sudi menganjurkan sesi perkongsian. Dan apa yang kita diharapkan adalah kita boleh memanfaatkan apa yang telah dikongsikan. Okay. Saya mengakhiri sesi perkongsian saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.